InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan sama-sama baca kita ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul syahidullah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana wa yahsina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa an yakuna minal muhtadin. Biasanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dengan Allah dan juga akhirat. Serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulai yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang mati semua jemaah surau ini insyaAllah. Kemudian mati pengurusi yang tak kuasa, tuan-tuan yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita merapatkan tinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah tuan-tuan kita sekali lagi dapat bersama pada subuh pada pagi ini. Salat subuh berjemaah sama-sama. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita meneruskan aktiviti kehidupan kita pada hari ini, kita mengisi dahulu santapan roh kita, santapan rohani kita, itulah dengan pengajian ilmu. Dan kita sambung kitab fiqh hari itu, fiqh Syafi'i, Syafi'i, kitab Al-Muqtamad di muka surat 30. Mari apa tu? 4. Makruh hukumnya kencing dalam air yang tenang, ya? Baik. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan adab-adab istinja. Ada adab istinja. Jadi adab istinja ini banyaklah. Hari itu kita dah lihat yang pertama, siapa yang nak masuk dalam tandas sunatkan tidak membawa sesuatu yang mengandungi zikrullah, sama ada Quran atau benda lain. Yang kedua, bila nak masuk tandas,
disunatkan berdoa lah. Disunatkan doa kita nak masuk dalam tandas. Yang ketiga, hari itu semasa membuang air adalah haram menghadap dan juga membelakangi kiblat, kecuali tempat-tempat yang tertutup lah. Kemudian yang keempat pada pagi ini, makruh hukumnya kencing dalam air yang tenang, sama ada air yang sedikit atau banyak, sama ada yang sedikit ataupun banyak. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahawa baginda melarang kencing dalam air yang tenang. Sama ada hukumnya termasuk berak, malah dia lebih utama lagi. Kita tak digalakkan sama sekali lah. Apa alasannya nanti kita lihat bawah. Jadi larangan oleh Nabi SAW itu membawa maksud makruh. Tetapi Imam Nawawi mewahamkan bahawa larangan itu termasuk benda haram. Jadi ada khilaf juga ulama lah berkenaan dengan hukum kencing atau buang air besar ni di tempat yang tenang. Al-ma'ur rakid, istilah bahasa Arabnya al-ma'ur rakidi, mana air yang tenang. So tak galak-galak. Dia macam tak ada adab dah je tu. Okay? Dia tengoklah air tu, air tenang tu jumlahnya besar atau kecil. Cuma kalau besar, air yang besar tu tak masalah, luas kan. Air tenang tapi dia luas berbanding dengan air yang tenang yang sedikit. Jadi pengharaman ni lebih pada makruh ataupun pengharaman ini lebih kepada air yang tenang tapi jumlahnya sedikit. Gitu kan? Baik. Makruh hukumnya kencing dalam lubang. Jadi dia tak sebut situ sebab daripada pengharaman tu. Yang bawah tu dia pada lubang. Betul kan? Jadi antara alasan yang sebabkan haram tu ditakuti terpecik air tu kepada pakaian kita lah, supaya air tu tenang, air tu tak mengalir. Satu lagi yang kata ditakuti menjadi tempat kepada kediaman jin. Kediaman jin lah kat situ. Sebab jin ni dia boleh sebenarnya dia banyak je. Tapi lebih pada tempat-tempat begitulah. Di dalam gua, di dalam hutan, di laut dan sebagainya, itu ada tempat-tempat kediaman jin. Sebelum kalau ikut sejarahnya, sebelum manusia dicipta ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bumi ini didiami oleh golongan jin, ya. Bumi ini didiami oleh golongan jin. Ya. Pada permulaannya golongan jin ini golongan yang hidup dalam keadaan aman damai. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Kemudian telah terjadi permusuhan di antara golongan jin. Bila terjadi permusuhan antara golongan jin, mereka sama mereka bermusuh, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan golongan jin ini jauh daripada tempat. Allah telah letakkan di gunung, di hutan, di lautan, kan, dan sebagainya. Tempat di gua dan sebagaimana tempat-tempat terpencil itu dia menjadi tempat untuk kediaman jin. Gitu. Baik. Dua dan tiga. Ma'urakid. Jam tengok apa Al-ma'urakidi. Qalilan kana am kasiran. Yukrahu ayyaqbula bil ma'urakidi qalilan kana am kasiran. Dimakruhkan bahawa kencing pada air yang tenang sedikit adanya ataupun banyak. Cuma pada pandangan saya yang jumlah banyak tu tak ada masalah lah. Cuma apa yang sebut dalam kitab ni makruh itu
sama ada sedikit ataupun banyak. Kemudian alasan daripada kencing daripada air yang tenang itu, kemungkinan akan terpeciknya air itu kepada pakaian kita, lah. Kalau seandainya kita ada seluar panjang dan sebagainya. Baik. Kemudian makruh hukumnya kencing dalam lubang kerana mungkin akan keluar di lubang itu binatang yang akan menyengatnya atau menyebabkan air kencing terpantul balik ke arahnya kerana terkejut. Ini berdasarkan pada hadis riwayat daripada Abdullah bin Sarjas annahu naha ayyabula fi ma'i rakili. Annahu naha aywala fi ma'i rakili. Rakid. Kita cakap ma'u rakid. Sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada kencing di dalam lubang. Kena kemungkinan didapati di situ terdampatnya binatang dia akan mengganggu tempat dia lah. Dan kemungkinan tuan-tuan pun akan disengat. Tuan-tuan kencing pada tempat yang ada lubang itu, kemungkinan akan keluar binatang-binatang berbisa. Binatang berbisa dan binatang-binatang juga ada kalau mereka itu yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabbihulillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah sekalian apa yang terdapat di langit dan juga di bumi, bertasbih semua yang terdapat di langit dan bumi. So masing-masing itu mempunyai tasbih mereka sendirilah. Kerana kita tak tahu macam mana tasbih binatang-binatang ni. Jadi kalau kita kencing pada lubang, dia dapati kat lubang tu terdapatnya binatang-binatang berbisa lah. Dan sebenarnya binatang-binatang ni pun dia bertasbih kepada Allah Ta'ala lah. Semua macam mana tasbih dia tu Allah Alam lah, kita tak tahu. Semua binatang-binatang ni kita tahulah dia ada binatang yang boleh dimakan, ada orang yang boleh makan dan sebagainya. Binatang-binatang dulu dalam lubang ni kebiasaannya binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Kebiasaan binatang tak boleh makan lah. Ada tak binatang dalam lubang tapi boleh makan? Ada tak? Tak adalah biasanya. Biasanya binatang yang duduk dalam lubang ni memang tak boleh makan. Ular-ular kan binatang-binatang berbisa lah macam tu. Tikus dan sebagainya. Baik. Jadi lubang yang dimasukkan itu ialah lubang jenis as-saqaf. As-saqaf, jika lubang itu panjang dan tiada laluan keluar, maka dinamakan sebagai as-saraf. Dan jika ia mempunyai laluan keluar, maka dinamakan sebagai an-naqaf. Alif lam nun fa qaf, an-naqaf. Mana terowong. Jadi tengoklah lubang macam mana. Jadi lubang yang dimasukkan ni ialah lubang as-saqaf itu yang tak digalakkan kencing dalamnya. Terberak ke kecil dan sebagainya. Sekedar bertampurkan, kita luluhkan alat senjata tuan-tuan berlubang tu, tiba-tiba dia keluar, sengatkan alat tuan-tuan tu. Dan tak pasal-pasal bontan itu. Silap-silapkan alat tuan-tuan tu tak berfungsi lagi. Itu kesalahan. Kencing kat situ, kat lubang tu. Jadi masuk lubang itu ialah saqaf lah, lubang yang tak ada jalan keluar dia. Ini lubang yang pendek lah, lubang pendek yang tak ada jalan keluar. Jika lubang itu panjang dan tiada laluan keluar, juga dinamakan sebagai as-saraf. Dan jika ada laluan keluar, dinamakan sebagai an-nafaq. Mana terowong. Terowong lah. Kerana bahasa Arab ni dia kaya lah. Kadang bendanya satu tapi istilahnya banyak lah gitu. Dan walaupun banyak pun ada juga perbezaan antara silah-silah tadi. Baik, kemudian makruh kencing pada tempat laluan angin kerana ia akan menyebabkan air percikan kencing terpantul kembali jika ketika itu angin sedang bertiup.
Walaupun angin tidak bertiup semasa nak kencing, namun dia tetap makruh. Kerana ada kemungkinan angin bertiup semasa sedang kencing. Makruh kencing pada tempat laluan angin lah, ataupun bawah kipas. Kencing bawah kipas memang makruh lah. Memang nanti dia punya kencing tu akan terpencik kan, kena pada orang lain, pada dinding, pada apa dan sebagainya kan. Macam tu. Apalagi kencing pula berdiri, memang tak ada lah kencing berdiri, kecuali kalau tak lain terdesak. Kalau terdesak tu tak nak hasil juga kencing berdiri. Dan juga makruh juga kencing kata di laluan orang ramai, laluan orang ramai, kecuali dalam keadaan terdesak, tak boleh apa lah kan. Kalau tidak kan macam mana pula. Ataupun tempat tu tak ada disediakan untuk laluan, untuk kencing, untuk kata qada hajat, tempat tu tak ada disediakan laluan, sedangkan masing-masing dah sakit perut pakai julap pagi tadi. Jadi masing-masing dah sakit perut, tak ada apa. Tapi malu lah kita pada orang ramai. Jadi nak tanda sepatutnya kita carilah tempat-tempat yang tertutup lah, tempat-tempat yang terlindung daripada orang ramai. Adab Nabi Muhammad SAW pun ketika Nabi buang air, Nabi pun pergi jauh daripada tempat orang ramai. Pergi jauh daripada tempat orang ramai, dan pokok-pokok akan datang kepada Nabi untuk melindungi Nabi Muhammad SAW daripada pandangan orang ramai lah gitu. Apalagi kalau dulu pada di zaman Arab dulu memang tak ada tandas kan. Kita dulu pun kita waktu kecil pun ada tandas. Kencing pun kadang sepah je je kan. So masuk lautan buang air gitu. Kemudian buang air kat tali air kan, bonda. Tu kadang-kadang tengah mandi tu tiba-tiba lalu benda tu. Dia ingat benda yang lalu kan. Macam tu. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman lah. Tengah mandi kat dalam tali air tu kan, lari tiba-tiba lalu benda alam tu. Ingat apa benda, rupanya tahi kan, rupanya ada orang melepas kat atas kan. Macam tu. Biasalah dulu kan. Tapi zaman sekarang ni masing-masing semua dah moden kan. Tandas semua, harga tandas pun mahal masing-masing, dengan jenama tu lah, dia punya tile dia semua kan, macam tu. Ikut kepada kemampuan masing-masing lah. Baik. Kemudian makruh kencing pada tempat laluan angin kerana dia akan menyebabkan air pencikan kencing terpantul kembali jika ketika itu angin sedang bertiup. Walaupun angin tidak bertiup sekalipun kan, namun dia tetap makruh kerana ada kemungkinan angin bertiup semasa sedang kencing. Demikian juga makruh hukumnya kencing pada tempat yang keras kerana menyebabkan air kencing itu terpantul balik. Jadi kebanyakan istilah dilarangan makruh ini biasanya disebabkan terpantul, terpencik atau terpantul, kena pada pakaian kita lah. Sebab memang ada larangan daripada hadis Nabi SAW. Antara azab kubur ni antaranya ialah masalah kencing. Antara azab kubur yang dikenakan kepada anak Adam ni kan, antara sebabnya ialah masalah kencing lah. Tak dijaga dengan betul, tak jaga baik, tak diuruskan kencing dengan baik lah. Guna pada pakaian, lepas tu guna pula untuk solat pula kan, macam tu. Kemudian makruh hukumnya kencing dan kubu dan berak, kencing dan berak di tempat orang biasa berkumpul. Orang kat situ memang tempat orang biasa berkumpul, terutama tempat orang awam, tempat rekreasi dan sebagainya. Biasa orang kata bermain, kanak-kanak bermain kat situ kan. Jadi memang kalau kencing situ memang berak situ memang kurang ajar lah sedang kita kan. Itu kalau dapat tangkap tu memang kita potong dia punya lah tu. Kalau dapat tangkap lah. Ada pula CCTV tengok siapa yang bawa air ke sini ni. Rupa-rupanya orang Taman Cempung Utama. Parahlah, malulah satu taman Kampung Utama. Tengok pula nampak pula muka kat CCTV tu kan itu.
Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan kena tahu banyak tempat dah dipasang CCTV kan. Pasal kan tempat-tempat awam kan. Kat rumah masing-masing pun kadang-kadang ada pasang CCTV. Jadi jangan buat perangai bukan-bukan lah. Jangan buang air dan tuarak. Kena pula tertangkap pula CCTV rumah orang kan itu. Tengok siapa ni. Orang Taman Cemung Tamu. Kan malu kan. Keluar pula viral pula tu kan. Dan kita pula tak pasal-pasal pula malu pula. Yang tahu. Baik. Besoknya makruh punya kencing dan berak tempat orang biasa berkumpul. Di bawah teduhannya pada musim panas dan tempat orang berkumpul di tempat yang terkena cahaya matahari pada musim sejuk. Demikian juga makruh hukumnya di jalan laluan orang tadi kan. Laluan orang, tempat orang dalam. Orang nak pergi pasar, orang nak pergi pekan dan sebagainya. Memang tak digalakkan lah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ittaqu la'anina. Betul kan? Ittaqu la'anina. La'anin. Qalu wa ma la'annani. Ini la'anaya. Ittaqu la'anayani. Qalu wa ma la'anani. Qalu allazi yatakhalla fi tariqin nas aw bi zilhim. Yang bermaksud berwaspadalah kamu terhadap dua perkara yang menimbulkan kutukan. La'anan, laknat lah kan, kutukan. Jadi para sahabat bertanya, apakah dua perkara kutukan itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, orang yang membuang air di jalan laluan orang ramai atau di tempat mereka berteduh. Tempat orang berteduh, orang rehat lah, orang rehat ke situ kan. Orang santai-santai itu tiba-tiba kita buang air ke situ. Jadi kalau takuti nanti orang terpijak dan sebagainya, jadi memang menyakitkan nanti orang lah. Memang kurang ajar lah sila-sila kita kan. Baik, kemudian Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ittaqu mala'inas salasa. Ittaqu mala'inas salasa al-bazar fil mawarid wal qari'atut tariq wal zillah. Berwaspadalah kamu daripada tiga tempat laknat. Yang pertama, buang air di tempat laluan air, dan membuang air di tempat dan aliran air. Kemudian di tengah jalan dan di tempat berteduh. Tengah jalan dan tempat berteduh. Apalagi kalau di pasar raya kan. Di pasar raya. Sebab ada juga kadang-kadang saya tengok dalam viral dalam FB kan. Dalam FB buang air di apa tadi pasar raya. Memang kerja juga lah. Mungkin dia sakit perut kan. Tengah-tengah beli barang tu kan. Tengah beli barang, tiba sakit perut, terus buang air kat situ. Ada terakam CCTV lah. Terakam CCTV. Tak tahulah kat mana. Perempuan. Bukan orang jemput pertama. Bukan orang jemput pertama. Bukan orang jemput pertama. Bukan orang Taman Cemung Jaya dan bukan Sedia Raja. Kalau dapat ditangkap sama orang tu, rupanya orang sini kan. Memang malu lah kita kan itu. Baik. Pada zaman sekarang kita kena berhati-hatilah. Baik. Kemudian yang kelima, makruh hukumnya bercakap-cakap ketika buang air. Makruh hukumnya bercakap-cakap ketika buang air. Oleh itu tidak boleh mana makruh menjawab salam ataupun mengucap pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika bersin dan mengucap lafaz azan yang disebut oleh muazzin apabila mendengarnya. Ini makruh lah. Walaupun benda-benda itu memang digalakkan pada asalnya. Kita jawab salam kan wajib. Bila orang beri salam pada kita, jawab salam tu punya wajib. Betul kan? Lepas tu kalau kita dengar orang bersin kan, orang bersin tu kata alhamdulillah kan, maka kita jawab yarhamukallah.
yarhamukallah. Okey. Kemudian kalau orang azan kan kita disunatkan jawab. Setiap kali dia kata tu kita jawab. Contohnya ayatul solat kan, ayat solat kita jawablah apa ayat solat. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kata orang muazzin tu dia kata as-salatu khairun minan naum, sadaqta wa barakta kan. Sadaqta wa barakta. Itu jawapan-jawapan yang kita boleh yang ditutup untuk dijawablah ketika muazzin itu melakukan azan. Jadi walaupun benda itu pada asalnya adalah sama ada wajib kita buat ataupun sunat kita jawab dan sebagainya, tapi dalam konteks kita buang air ini memang tak digalakkan. Tak digalakkan. Sebab apa? Kat situ dia ada kadang-kadang ada tersebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa juga jawapan yang kita bagilah. Baik, kemudian ini kerana Nabi SAW tidak menjawab salam yang diucapkan oleh seorang lelaki ketika baginda sedang membuang air, sehinggalah baginda selesai daripada berwudu. Walaupun hukum menjawab salam ni adalah wajib, tapi dalam konteks buang air tadi memang tak perlulah kita jawab salam. Diam je lah cerita. Tapi kalau di luar daripada tempat Allah hajat kan, bolehlah kita jawab salam. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, karihtu an azkurullah azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku tak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dalam keadaan suci. Jadi dalam keadaan suci memang kita digalakkan. Malahan wajib nak kita jawab salam tersebut. Okey? Dan kita wajib dan kita digalakkan menjawab salam dengan yang lebih panjang daripada orang yang beri salam. Kita jawab yang lebih panjang lah. Maknanya sampai itu kita mendoakan kesejahteraan kepada orang. Kadang-kadang orang beri salam, Assalamualaikum, macam tu kan. Orang beri salam, Assalamualaikum, kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Panjang tu. Tu panjang tu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Wa maghfiratuh makna keampunan. Keampunan wa ridwanuh dan juga keredaan Allah Ta'ala. Kita mintakan kepada Allah Ta'ala, dia ini sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam, maknanya atas kamu itu sejahtera lah. Atas kamu itu sejahtera dan juga keampunan daripada Allah Ta'ala dan juga keredaan daripada Allah Ta'ala. Mana disunatkan kita menjawab salam yang lebih panjang. Lebih panjang daripada orang yang memberi salam. Betul ya? Cuma ada tempat-tempat yang makruh juga kita menjawab salam. Bukanlah mana jawab salam tu wajib hukum selama-lamanya, ada maksudnya makruh. Pertama sekali yang bagi salam tu ialah perempuan pula bagi salam. Itu tak menolak. Perempuan bagi salam, janda bagi salam dan sebagainya, itu tak digalakkan kita jawab lah gitu. Tak perlulah jawab gitu. Dia jawab sampai. Tak? Itu yang jawab sampai. Itu yang jawab lah. Kalau mati dalam kita. Dah jangan salah. So kat situ dimakruhkanlah, dimakruhkan kita salah. Apalagi kalau timbul fitnah. Kalau timbul fitnah lagi pula tak digalakkan kita jawab salam. Bukan mana kita sombong, manulah sombong mana lah gitu kan. Jadi mana bukan kita sombong, tapi untuk kita gelakkan daripada berlakunya fitnah gitu. Baik. Seterusnya kemudian yang keenam, disunatkan bagi orang yang membuang air duduk menongkat di atas kaki kiri. Disunatkan bagi orang yang membuang air duduk menongkat di atas kaki kiri. Berdasarkan hadis riwayatkan daripada Surakah bin Malik. Surakah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Surakah bin Malik meriwayatkan hadis. Tuan-tuan kenal tak Surakah bin Malik ni?
Suraqah bin Malik inilah lelaki yang cuba membunuh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah ketika Nabi bersama dengan Abu Bakar dan juga bersama dengan dua orang sahabat lagi itu, seorangnya Abdullah bin Uraikid dan yang seorang lagi Amir bin Fuhairah. Sebenarnya ada 4 orang dalam peristiwa hijrah itulah, ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kan? Jadi dalam perjalanan setelah mereka bertolak daripada Gua Sur tu, kan? Mereka menuju ke Madinah. Jadi mereka dikejar oleh Suraqah bin Malik dengan kuda dia. Kuda lah macam tu. Dia cuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kudanya tu terkelesuk, terjerumus terkelesuk masuk dalam tanah kuda dia kan kaki. Jadi dia bangun balik. Lepas tu kuda dia jatuh lagi, bangun lagi, kuda jatuh lagi. Akhirnya dia minta perlindungan, jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia minta maaf tentang kesalahan dia lah. Cuba untuk membenarkan Rasulullah sallallahu. Dan Suraqah bin Malik ni dia masuk Islam kemudian. Bukan masa tu dia masuk Islam, bukan waktu hijrah tu dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam kemudian. Sehinggalah dalam satu peperangan melawan Rom, Islam menang dan Nabi SAW mengkalungkan gelang Raja Kisra kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Inilah Suraqah bin Malik ni. Dia ada kisah dia ada cerita dia. Dalam masa dia membunuh Rasulullah, cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Suraqah bin Malik ni pun dia ada meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu. Katanya, allamana Rasulullah sallallahu iza ataital khalaq an natawakka'a ala yasar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami, apabila masuk ke tandas, hendaklah duduk menongkat di atas kaki kiri. Menongkat kaki kiri. Ini kalau tanah ada 2 jenis kan. Satu yang apa tu? Mangkuk Satu lagi yang biasa tu lah. Jadi masuk dengan menongkat ni yang biasa tu. Yang biasa. Tapi kalau yang tanah duduk tu tak perlu nak menongkat ke situ. Tak perlu duduk je ke situ kan. Situ. Baik. Ini kerana cara duduk sedemikian memudahkan untuk membuang air besar ataupun berak. Kemudian disunatkan istibrak. Istibrak maksudnya memastikan kelancaran kencing setelah selesai kencing dengan cara berdaham. Berdaham kan? Kan? Berdaham lah. Sampai itu berdaham ni nak untuk nak pastikan dalam tandas ada orang. Itu ialah sama ada untuk berdaham untuk melancarkan najis itu keluar. Satu lagi nak bagi syarat supaya orang jangan terjah masuk ketika tengah buang air. Sebab ada kadang-kadang tandasnya kunci rosak, ansel rosak dan sebagainya. Tengah-tengah nak melepas, tiba-tiba orang pun masuk. Oh ya Allah kan. Kena pula perempuan pula. Sebab ada tandas, kadang-kadang tandas lelaki pun boleh masuk dalam tandas tu, perempuan pun boleh masuk dalam tandas tu. Kalau lelaki terjah masuk, okey lagi lah. Kalau perempuan tengah masuk, kan tak bersilahkan. Tak bersilah je kan. Macam tu. Tandas pula dia punya sel kunci pun rosak kan. Kolak sikit pun dah rebah dia punya tu. Itu daun pintu tu. Kan? Itu sebabnya ketika buang air kita disunatkan berdaham. Berdaham untuk beri syarat bahawa kita ada dalam tu lah. Macam tu. Satu lagi untuk memastikan kelancaran najis. Jadi disunatkan istibrak dengan cara berdaham, berjalan atau menggoncangkan zakar dengan cara melurutkan dengan tangan kiri. Berjalan ni saya tak tahu dah pas berjalan macam mana, tengah buang air juga berjalan kan. Tempat terabur lah kalau berjalan. Jadi kemungkinan berjalan dalam tandas tu je lah, dalam kawasan tu je. Kemudian atau mengoncangkan zakar dengan cara meluruskan dengan tangan kiri dan mengoncangkan dengan perlahan sehingga sisa kencing yang masih ada dapat keluar.
agar tak ada sisa kencing yang masih tersimpan pada laluan kencing pada zakat yang dibimbangi akan keluar semula. Sebab ini sunatkan kita berdehem lah. Dehem kan, dehem. Kan gitu. Ni tidak, kadang-kadang wang pun senyap kan. Ada wang tak ada wang ni. Betul tak? Dan tandas pun kadang-kadang menjadi tempat orang buah halwat pun ada. Orang buah halwat, orang berzina dalam tandas pun ada. Kan? Yang baru kan ada tangkap kan. Ada sepasang lelaki perempuan tu dalam viral tu. Dalam TikTok apa? Kan? Lelaki-lelaki perempuan dapat ditangkap di dalam tandas. Betul kat mana? Dan orang pun sempat rakam pula pada atas pula. Lelaki perempuan nak lara dengan tu lah. Dengan teruna orang lain. Jadi tandas pun jadi tempat ataupun pot juga lah. Itu kegiatan yang tak elok lah keluar. Orang kata bisa dadak pun kadang-kadang dalam tandas juga. Baik. Jadi tandas ni sebenarnya satu benda yang tempat yang tidak baiklah gitu, istilah kita lah. Tempat orang hajat, tempat orang berair kan. Tapi kat situ juga jadi tempat yang orang buat benda tak elok. Okay? Baik. Jadi disunatkan kita berdehem untuk memastikan kencing itu benar-benar tos lah. Kita tos supaya jangan ada lagi sisa-sisa kencing kepada kemaluan kita, dan akhirnya menyebabkan kemaluan kita tadi, kencing itu kena pada pakaian kita dan menyebabkan kita ke solat itu tidak sah. Kemudian tetapi janganlah pula sampai membawa kepada was-was dan membanyakkan masa berada dalam tandas. Jangan membanyakkan masa dalam tandas, sebab nanti orang pun nak gunakan tandas juga. Apalagi tandas tu memang tandas tu satu je. Walaupun kat luar pun ramai beratur. Apalagi contohnya kalau kita berada di Mina kan, di tanah suci. Jadi kadang tandas tu tak banyak. Apalagi berada di Mina, di Muzdalifah dan kan, di Arafah dan sebagainya. Jadi orang ramai, orang berjuta-juta, ribu-ribu. Sedangkan tandas pula terhad. Jadi tak bolehlah lama-lama kat tandas tu. Apalagi kat tempat maktab tu pula tak ada tandas pula. Terpaksa pergi sebelah pula orang punya. Orang sebelah pun dah ramai. Punyalah ramai beratur. Tiba-tiba kita masuk pula ke situ lagi. Sebab tempat kita tak ada air. Pergi pula tempat orang lain pula. Lagi beratur panjang lah itu. Jadi tanah suci ni ataupun di Mina ataupun Muzdalifah ni adalah tempat-tempat yang memang menjadi cabaran yang besar lah. Kalau kat Malaysia ni masing-masing ada rumah besar, ada tanah yang cantik, lawa dan sebagainya. Tapi kalau di sana engkau kaya ke orang miskin dan sebagainya, semua situ menggunakan tanah sesama lah. Beraturlah panjang, kau kaya ke miskin, beraturlah panjang. Kau VIP ke dan sebagainya, semua menggunakan tanah yang sama. Tak ada alasan lah. Aku kaya, aku ni orang kaya kat Malaysia. Kalau kat sana tak ada dah pandang kau kaya ke tak kaya, kau gunakan tanah yang sama. Betul lah kan. Cabaran lah ketika berada di tanah suci. Baik. Kemudian disunatkan bersijak dengan tangan kiri untuk membersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan air atau batu dan seumpamanya. Disunatkan bersijak dengan tangan kiri untuk membersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan air atau batu dan seumpamanya, ataupun benda-benda yang kesat lah, benda-benda kesat. Makruh bersijak dengan tangan kanan. Makruh bersijak menggunakan tangan kanan. Mungkin di kalangan kita ni ada yang makan menggunakan tangan kiri, kan? Sebab dia lebih pada kiri kan. Walaupun kita ni kiri, sebenarnya kita tak digalakkan makan menggunakan tangan kiri. Kena guna tangan menggunakan kanan juga. Kita kena lazimkan lah. Walaupun contohnya anak kita dia kidal kan, anak kita kidal, cucu kita kidal. Waktu dia makan, kita tak galakkan dia makan menggunakan tangan kiri. Kerana tangan kiri ni merupakan kalau sebut hadis tu kan, diumpamakan seperti syaitan.
syaitan. Kerana syaitan makan menggunakan tangan kiri. Sebabnya bila kita makan ataupun anak kita makan, cucu kita makan, kita kena latih mereka makan menggunakan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri walaupun dia di kiri. Memang dia kidal lah. Kalau nulis kan tak kidal. Kalau anak-anak kita tu menulis menggunakan tangan kiri gitu. Macam tu. Kemudian begitu juga dengan buang air. Kalau buang air tak digelakkan menggunakan tangan kanan. Kita gunakan tangan kiri. Walaupun mungkin dia orang ni memang dia kanan macam mana kanan sekalipun, bila buang air mesti menggunakan cebok menggunakan tangan kiri, tak boleh menggunakan tangan kanan. Itu memang adabnya dalam pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian oleh itu dalam keadaan perlu berbuat demikian, naklah dia memegang zakarnya dan dengan tangan kiri dan memegang batu isinya dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadis riwayatkan daripada Abu Qatadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Iza bala ahadukum fala ya'khuzanna zakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Maksudnya apabila seorang kamu kencing, maka janganlah memegang zakat dengan tangan kanan dan jangan berstinja dengan tangan kanan. Hendaklah berstinja menggunakan tangan kiri. Dan bila makan, mestilah menggunakan tangan kanan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi katanya, nahana Rasulullah SAW antastanjia bil yamin. Nabi SAW melarang kami berstinja dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian disunatkan tidak berstinja dengan air pada tempat membuang air kerana bimbang najis itu akan terpantul balik kepadanya dan menyebabkan timbul perasaan was-was. Tapi kalau tengok pada zaman sekarang ni, semua kat situ kan. Semua kat situ buang air, kat situ lah kita istinja. Sebab memang air dah disediakan kat situ. Cuma ada zaman sekarang ni ada tandas-tandas kadang-kadang tidak menepati ciri-ciri yang sepatutnya lah. Kalau contohnya tuan-tuan buat ada program di hotel dia kan, ada event di hotel, kadang-kadang dia punya tanah hotel tu tak menepati pada cita rasa kita lah untuk kita buang air kan, dia macam tu kan. Macam tu dia tembak macam tu air kecil kan, dia tak macam tandas kita kan dia tandas kita kan kat luar dia punya tu kan, kita tombol water pipe tu kan gitu. Dia tidak dekat kat situlah, kat mangkuk tandas tu ada dia punya besi tu kan. Besi tu lah yang tembak kita punya najis tu. Saya kalau kencing macam tu buang air situ tak puas kan gitu. Macam tak sempurna je kita buang air situ. Sebabnya kalau tuan-tuan nak buat majlis program dan sebagainya, tengok juga tandas lah. Sampai tuan-tuan tengok dewan hotel dan sebagainya, kita jangan kata pentingkan bilik hotel je, tapi bila nak buang air dah ada masalah kepada orang yang datang. Kadang-kadang yang datang tu bukannya orang biasa. Kadang-kadang ustaz-ustazah yang datang kat hotel ni bukan program kita kan. Jadi kadang tandas pun kena tengok juga lah. Benda macam tu pun jadi isu kadang-kadang. Jadi isu. Sebab macam jauh tak gabung buat program, kadang-kadang yang datang tu imam-imam kan, beberapa wasyarak datang buat program. Kita buat program kat hotel. Jadi kalau tandas dia jadi macam tu memang susah orang. Itu pun kadang jadi isu juga. Dia komplain pada ustil. Baik. Kemudian yang ke-8, disunatkan tidak melihat kepada kemaluan dan najis yang keluar daripadanya, atau melihat ke atas, atau bermain-main dengan tangannya, atau menoleh ke kiri kanan. Dan sunatkan pula diamlah, jangan buat bising lah. Ni tidak tengah buang air pun siap menyanyi lagu dan sebagainya. Okey, dan habis. Itulah tadi berkenaan dengan istijab selesai. Kalau datang kita masuk bab yang baru, bab keempat, bersugi ataupun bersiwak dan sunat-sunat fitrah. Wallahu a'lam bishawab.
Lepas tu kita masuk tasawuf sikit sebelum kita ada program begini ya. Ada bersihkan kubur. Bab apa tu tasawuf? Tempat mana tu bahasa ni? Ada tak? Saya tak tahu. Bagaimana tasawuf menjana pembangunan negara? Sudah kan? Soalan 17. 17, betul lah? 17 bersurat 94. Apakah sebab kelambatan kelahiran gelaran sufi dalam masyarakat Islam? Apakah sebab kelambatan kelahiran gelaran sufi dalam masyarakat Islam? Soalan yang ke-17. Menurut Dr. Ibrahim Bisyuni, bahawa kelambatan kelahiran gelaran sufi dalam masyarakat Islam berpunca daripada beberapa sebab. Yang pertama, masyarakat Islam pada awalnya lebih suka digelar dengan gelaran yang digambarkan adanya hubungan dengan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan punca rahmat kepada manusia. Gelaran seperti ini merupakan satu kemuliaan dan kenikmatan bagi mereka seumpamanya. Jadi gelaran para tabi'in dan seumpamanya ataupun tabi'in, ini gelaran-gelaran yang dululah. Okay, pada zaman Nabi lah. Lepas tu zaman sahabat. Pada zaman Nabi itu ada gelaran sahabat. Mana orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi dikatakan sebagai sahabat. Bila sahabat dah wafat, maka diambil alih oleh tabi'in. Tabi'in lah. Lepas tabi'in, maka tabi'in. Mana tabi'in, mana yang mengikut. Mana yang mengikut. Sahabat zaman Nabi dengan para sahabat, lepas tu tabi'in, lepas tu tabi'in. Mana orang mengikut tabi'in tadilah. Orang yang mengikut dengan orang yang mengikut. Yang mengikut dengan orang yang mengikut itu tabi'in. Kena tahulah tabi' mana mengikut atau tamak mengikut. Okay? Kemudian ada juga gelaran ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf ini ialah gelaran 300 tahun selepas daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan ulama salaf. Lepas 3 tahun kemudian namanya ulama khalaf. Maknanya daripada 3 tahun tu, dan bila Nabi daripada Nabi wafat sampai pada 3 tahun tu namanya ulama salaf. Lepas 300 tahun kemudian tu nama ulama khalaf lah. Ataupun ulama mutaqaddimin, mutaakhirin. Ulama terdahulu dan juga ulama kemudian lah. Mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kita ni kalau ulama-ulama zaman sekarang ni namanya ulama mutaakhirin. Ulama-ulama yang mutakhir kemudian lah. Gitu. Kalau mereka dikatakan sebagai ulama. Baik. Kemudian dengan gelaran membayangkan dekatnya hubungan dengan Rasulullah SAW. Jadi gelaran tabi'in dan juga tabi'in ini diberikan pada orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Dia ada orang dekat lah selepas daripada sahabat. Bila sahabat wafat maka diganti dengan tabi'in. Bila tabi'in dah wafat maka digantikan dengan tabi'in. Kalau pada zaman Nabi itu dah mendalam sahabat. Mana orang yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka beriman. Dia dengan syarat mereka hidup dengan pada zaman Nabi dan beriman. Kalau dia hidup pada zaman Nabi tapi tak beriman, dia bukan sahabat. Dia mesti syaratnya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dikatakan dengan sahabat. Kemudian dengan gelaran tadi membayangkan dekatnya hubungan mereka dengan Rasulullah SAW serta membayangkan sifat keistimewaan mereka sebagai orang-orang yang mewakili perjalanan hidup dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi juga menyatakan bahawa ada 10 sahabat yang dijaminkan syurga. Ada 10 sahabat kan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar dan mungkin tuan-tuan pernah baca buku berkenaan dengan 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW akan syurga. Contohnya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf kan.
Itu sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga ada menyebut tentang kelebihan sahabat. Nabi pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Kan, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan gigitlah kamu dengan gigi Rahab. Ini merupakan istilah kata balaghah ataupun metafora ataupun majas supaya kita berpegang teguh dengan apa-apa yang telah pun dibawa oleh para sahabat, yang mana asalnya mereka itu terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian dengan gelaran membayangkan dekatnya hubungan dengan Rasulullah serta membayangkan sifat istimewaan mereka sebagai orang-orang yang mewakili perjalanan hidup Rasulullah. Demikian halnya dengan golongan yang dikenal dengan kezuhudan dan pengabdian mereka kepada Allah Ta'ala. Merasakan tiada gelaran yang lebih menggambarkan hal dan kedudukan mereka selain daripada gelaran yang dihubungkan dengan Rasulullah SAW. Contohnya Ahli Bait, Habib Bait kan. Dan dengarkan Ahli Bait. Oh, dia ni Ahli Bait lah, keturunan Ahli Bait. Mana keturunan Rasulullah? Dia ni termasuk dalam keturunan Rasulullah SAW. Tapi kena pastikanlah. Apalagi zaman-zaman sekarang ni banyak orang mengaku dia sebagai Ahli Bait. Kan? Dia golongan daripada Ahli Bait, keturunan Rasulullah SAW. Betul ke dia keturunan Rasulullah? Kena cek betul-betul lah. Sebab ramai zaman sekarang ni mengaku dia adalah Ahli Bait. Dan zaman sekarang pun banyak ajaran-ajaran yang pelik-pelik lah. Sekarang ni yang tengah panas tu ajaran apa? Al-Haq. Ajaran Sihab tu, SULK kan. Saya ingat dulu Incredible Hulk. Incredible Hulk kan. Kan dulu kan kita tengok cerita Incredible Hulk yang manusia hijau kan, yang bertukar bila dia marah dia tukar jadi hijau kan. Incredible Hulk kan. Dia boleh angkat bumenan berat kan. Kereta boleh diangkat Incredible Hulk tu. Tapi rupanya zaman sekarang ni ada ajaran Incredible Hulk, di mana dia mengaku, dia kata Muhammad Allah ila Muhammad, Allah Muhammad ila Allah. Dia sama macam ajaran Nabi Isa lah, ajaran Nabi Kristian, yang mana mereka mengaku Isa itulah Tuhan ialah Isa. Itu ajaran hak tu. Yang peliknya dia orang ni berani dia viralkan benda tu dalam media masa. Sampai ada dalam satu video tu satu keluarga tu dia masuk ajaran hak tu lah. Dia mengaku kata Muhammad itu ialah Allah, Allah itu ialah Muhammad, dan Muhammad itu tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu. Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan macam sifat Tuhan pula Nabi Muhammad SAW itu. Gambarkan macam tu pahaman mereka kan. Baik. Yang kedua, hubungan antara kepaderian ataupun kerahiban dalam agama Kristian dengan pakaian baju bulu as-suf merupakan satu perkara yang payah dilupakan oleh masyarakat Islam. Menurut mereka, jadi ini pun antara istilah dijadikan istilah sufi itu. Kenapa dinamakan sufi? Kerana berdasarkan kepada pengamalan orang zaman dulu, mereka memakai baju yang dibuat daripada baju bulu kan, bulu binatang. Jadi maka dengan itulah maka lahirnya keluarnya istilahnya sufi, golongan sufi itu. Baik, kemudian menurut mereka lagi, dia kata manusia yang mempunyai jiwa yang tinggi dan mulia, walaupun tidak sampai ke peringkat wali, mereka itu dikatakan sebagai sufi. Mereka juga melaksanakan tanggungjawab dakwah dan syariat dengan penuh amanah dan juga dedikasi. Jadi sampai mereka sufi, mereka juga berdakwah. Kita bukan boleh juga ada di kalangan kita ni dia sufi tapi dia tidak berdakwah, pun ada juga. Lebih pada tarikat saja. Tapi yang paling baik kan, orang tu dia ada tarikat tapi dia juga berdakwah, itu lebih baiklah. Daripada hanya dia sibuk dengan diri saja, mereka juga keluar berdakwah kan, mengajak orang beramai kepada Islam. Baik, kemudian
Malah dengan mereka mendapat kedudukan yang selesa dalam masyarakat disebabkan ketinggian akhlak mereka di kalangan orang sufi tadi. Amalan mereka juga tidak bercanggah dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah berkata, laqad kana fina qablakum minal umami muhaddatsuna fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu umar. Sesungguhnya terdapat dalam kalangan sebelummu mereka yang memberi ilham, dan jika ada di kalangan umatku seseorang, maka dia adalah Umar. Ini nak menyatakan pada kita tentang kelebihan Umar lah. Kelebihan Umar, di mana Umar ni kita tahu dia ada sangat garang kan. Jadi kesiaran ni Umar ni dia garang, bungis dan sebagainya. Kalau sebelum Islam pun dia seorang yang garang, bila masuk Islam pun dia garang juga. Garang dalam mempertahankan Islam macam tu. Tapi di samping itu dia juga seorang yang sufi juga. Bukan mana garang dalam garang-garang macam tu je. Tapi ada masanya dia pun menitiskan air mata juga bila terjadi satu benda yang menyedihkan bagi dia lah gitu. Baik, kemudian bab yang kedua, pembahagian ilmu tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Cukup perbincangan kita tentang buah putih. Apa ni? Ada soalan tak? Berasa tutup tak? Ada soalan Ustaz? Ya. Soalan apa? Itu di kami yang lebih pada 20. Kencing. Saya tengok banyak orang berdiri lah. Walaupun dah itu tenang tu berlaku juga kan. Banyak orang itu lah. Boleh saya tahu dulu. Tapi juga lah kan. Kami menyangkut lah. Ya, abdalnya nyangkung lah. Abdalnya nyangkung. Tapi kalau seandainya darurat, boleh kena berdiri. Ataupun orang yang kencing tak tos. Kencing tak tos kan? Tak habis lah kencing dia. Kalau dia kencing dengan duduk, maka kencing berdiri supaya kencing cepat habis. Jangan ada sisa kan. Boleh lah. Ataupun orang sakit. Hukum itu kan? Haruslah hukum dia. Dia jadi haruslah. Maknanya disebabkan oleh suatu benda, contohnya sakit ke, dia tak boleh duduk. Kalau tak boleh duduk, tak boleh berdiri. Ataupun masalah kencing tak tos tadi. Kalau dia kencing duduk atau penyangkung, kencing dia tak habis. Jadi bila dia kencing berdiri tu, kencing dia habis. Maka tengoklah keadaan dia macam mana. Perlu tak dia berdiri? Kalau tak ada keperluan, kena duduklah. Kalau ada keperluan, bolehlah berdiri. Cuma janganlah kita buang air tu di depan orang ramai dan sebagainya. Carilah cari tempat-tempat tertutup. Macam Nabi SAW juga cari tempat tertutup. Kita nak buang air. Kalau tempat tu kawasan lapang, maka pokok-pokok akan datang menghampiri Rasulullah untuk melindungi Nabi SAW daripada pandangan orang ramai ketika membuang air dan sebagainya. Saya tengok banyak pilihan sehat. Kita memang semua berlari sehat. Tapi bila masuk sampai kangkung tu dia buka apa? Orang macam tu kan. Dia sehat. Terus tak tahulah kita nampak zahiriah dia sehat. pasal kangkung tu semua mampu berdiri kan. Rumah rehat kan. Dia tengoklah keadaan, kita tak tahulah masalah awal lain. Kita hanya nampak sikit zahiriat saja. Kan, zahiriat saja dia kencing berdiri. Okey. Kan masalah pakaian pun, pakaian sempit pun menyebabkan susah juga bila dia nak kencing. Zaman sekarang kan banyak pakaian-pakaian sempit macam tu. Orang perempuan pun kadang-kadang pakai sempit, sendat macam tu. Nak kencing, nak berak pun susah. Gitu. Ya. Susah nak kencing, nak berak kan. Dia tengok pada keperluan kita lah. Tapi yang abdalnya ialah kencing dulu ataupun nyangkuk. Itu yang paling abdal sekali. Itu yang paling abdal. Tapi kalau ada apa keperluan lain yang mendesak menyebabkan dia terpaksa kencing berdiri, contohnya sakit, dia tak boleh duduk, tak boleh nyangkuk dan sebagainya, maka bolehlah kencing berdiri. Tapi tidak digalakkan. Sebab ada orang kata ada hadis maknanya bila orang kencing berdiri tu, syaitan tu dia akan mandi kat situ.
Sebab syaitan bila terdengar azan dia akan badannya putus-putus. Dia tengah suara azan dia akan lagi masuk bilik air. Jadi kalau dia nak badan dia bersama semula, dia akan itulah mandilah bawah kecil berdiri tu. Itu sebabnya ada larangannya. Cuma hadis tu tak pasti ada tu sahih tak sahih. Kita tengok balik hadis tu. Tengok baliklah hadis. Dia menyatakan tu ada dhaif je, ada dhaif. Kita tengok balik yang kena syaitan yang mandi bawah orang kecil berdiri ni lah. Supaya badan dia sembuh daripada putus-putus tadi, cacat sebabkan kena dengar suara azan kan gitu. So maknanya paling afdal kencing dalam keadaan dulu lah. Itu paling afdal sekali, tak pun nyangkung. Dan kata kencing tu lebih tahi tu lebih mudah keluar lah berbanding dengan kencing tu. Dia biasa masalah berdiri, dia biasa masalah kencing je. Berak tak ada orang berak berdiri tu. Tak ada. Berak tak ada berdiri. Kalau orang berak berdiri ni memang pelik lah. Sampai lain lah. Tapi kita salah tadi dengan kencing tadi. Tapi salah kencing tadi. Dia salah lah macam video lah dia juga. Yelah, kencing berdiri ni biasanya orang-orang popular dah sama kesihatan dia sebagainya. Tapi kalau berak, tak ada lah orang berak berdiri kecuali keadaan dah tak boleh tahan. Sampaikan saya kata tadi kan, ada yang kencing kat pasar air pun ada. Berak macam mana? Kat situ dia melepas. Tertangkap CCTV lah, memang kurang ajar je tu. Itu kalau nampak tangkap orang tu kan, suruh dia sapu balik. Dia buang sapu. Mau apa dah tu. Salahnya tak dapat tangkap orang, ada siapa lagi. Okey. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-salihin wa 'ala mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fattah ya alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala abdul alimin. Allahumma faqqina bidin Allahumma faqqina bidin. Allahumma ja'al hadza jama'al baruka wa tafarraqna min ba'dika farqan nasibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Semua jemaah jemaah utama dan juga semua jemaah ke dalam dilarang keluar